Terima kasih Bina, saya punya Chief Content Officer dan juga yang merupakan tulang belakang media lah untuk Akademi Dr. Han. Ucapkan selamat datang Nurul, Farihan, Nur dan Zalila. Terima kasih kerana sudi kata singgah di chat room kita ni. Husna, terima kasih So saya nak alu-alukan dulu lah kedatangan semua dan juga ahli panel saya panelis saya yang merupakan diorang yang sangat rapat lah dengan saya ni. Jadi hari ni kita nak sembang-sembang, tapi bukan hanya sembang-sembang kosong, tapi sebagaimana Clubhouse ni kita ada untuk Akademi Dr. Han, kita ada diskusi serambi ADH Akademi Dr. Han. Dan ini adalah episod yang keempat. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, Dr. Ruzhan dan juga Anfal, boleh kita buka dulu lah Okey, silakan. Sesi kita ni dengan umul kita Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertamanya kita betulkan niat kita. Kita berada di ruang udara ni untuk berbincang menggunakan kemudahan teknologi yang ada ni. Dr. Ruzhan baru pertama kali di Clubhouse, saya dengar. Pertama kali, baru saja install a few days ago. Okay, so inilah sebenarnya tujuan kita adakan banyak platform-platform dan tajuk kita hari ini pula adalah mengenai gandingan veteran dan orang muda perkasa atau binasa. Sajalah Anfal dan Dr. Ruzhan kita bagi tajuk yang gempak-gempak sikit macam ni bagi bukan apalah sekadar untuk memberikan sedikit kata perencah lah kepada perbincangan ni. Dan mungkin sebagai pembuka gelanggang ni Dr. Ruzhan dan Anfal, Dr. Han mungkin nak minta kedua ahli panelis saya mungkin untuk memperkenalkan diri. Dia sebab kalau saya yang perkenalkan tu nanti dia jadi mungkin macam terkurang ke atau terlebih ke Jadi sebelum tu saya sebagai dalam poster tu iaitu sebagai ringkasan saja Dr. Ruzhan adalah merupakan pengasas kepada Ruzhan's Leadership Cafe kalau tengok dalam Facebooknya. Tapi Dr. Ruzhan adalah merupakan cikgu saya daripada saya di universiti lagi UKM. Tapi saya tak nak sebutkanlah berapa agak-agak umur tu, nak biar tuan punya badan sendirilah yang bagi tahu kan. Jadi sebab kita nak bincang tentang adanya kesenjangan usia ni Jadi saya mungkin nak persilakan Dr. Ruzhan dulu, Dr. Ruzhan Osman, untuk memperkenalkan dirilah. How do you want us in this Clubhouse to discussion to know you? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Han. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas jemputan ini. Satu penghormatan untuk bersama saudara-saudari di dalam program ini. Saya ringkas saja nak perkenalkan diri. Saya baru bersara. Jadi saya bekas ahli akademik, lama akademik, kemudian mencebur dalam bidang alam korporat sejak 6 tahun dahulu. Tapi dalam akademia pun saya bertukar universiti, beberapa universiti termasuk pernah bekerja di Brunei. Bidang pembabitan saya dalam sektor swasta ni lebih dalam perundingan, khususnya dalam perundingan pengurusan dan khususnya dalam bidang pengurusan perubahan, dalam bidang strategi dan juga pembangunan kepimpinan atau leadership development. Tu je lah kot. Okay. Walaupun ringkas, tapi kalau dilihat daripada latar belakang Prof. Dr. Ruzhan ini, kita tahu bahawa dalam konteks pengurusan perubahan atau change management ni sebenarnya satu bidang yang sangat penting untuk kita khususnya bagi kita sekarang ni dalam dunia yang VUCA ni volatile, uncertain, complex and ambiguous ni. Saya rasa pengurusan
perubahan tu sangat penting ya Dr. Ruzan. Tapi now baru saja bersara, this is the biggest change in your life yang kena diuruskan juga kan. Okay, alright. So kita suka nak mendengar perspektif tersebut ya. Jadi saya nak persilakan juga ya Puan Anfal Sa'ri, anak anda saya, untuk memperkenalkan diri. Macam mana Anfal nak kita semua ya, pasal dia kadang-kadang panelis ni dia ikut tajuk macam mana dia nak diperkenalkan. Sila Anfal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ha, Dr. Rozhan dan juga semua para pendengar. Saya Anfal Sa'ri, tahun ni insyaAllah 43, anak 6. Jadi nak kena cerita sikit sebab saya ada ibu, saya adalah seorang ibu yang ada anak 3 stage. Ada universiti, ada sekolah menengah, sekolah rendah, dan ada toddler umur 2 tahun lebih. So saya punya observation kepada perkembangan anak-anak muda daripada mungkin baby boomers, Gen X, Gen Y sampailah yang millennials sampai sekarang ni, mungkin ada perspektif yang berbeza lah. Jadi saya adalah terlibat aktif dalam parti politik, Parti Amanah Negara, dan dalam pasca kemenangan Pakatan Harapan 2018, alhamdulillah saya dapat menerima lantikan politik sebagai ahli majlis di Kerajaan Negeri Selangor ni. So ni dah masuk penggal kedua lah. Yang pertama di Majlis Perbandaran Selayang, sekarang ni di Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Basically kerja jadi kaunselor ataupun ahli majlis ni anything under the sun lah orang nak komplain. Pasal kucing berak, pasal pokok tumbang, pasal lokang. 2 hari ni menghadap ada Brotherhood Keramat tengah komplain dan maki-maki lah MPAJ pasal jalan berlubang. Jadi kena hadap lah the public komplain ni kan. Dan akan pantas tu memang sewajarnya lah. Tapi yalah, birokrasi dan sebagainya, itulah cabaran. Tapi saya rasa satu tugas yang menarik kerana di peringkat PBT ni ada kajian yang mendapati rasuah tu banyak juga bermula di peringkat bawah. Termasuklah di peringkat ahli majlis dan sebagainya. Pengenalan ringkas. Mungkin saya kalau saya nak komen dari perspektif bidang politik lah, Doktor. Baik. Terima kasih Anfal dan juga anak muda ya. Jadi maknanya macam tadi Anfal katakan bahawa pada usia 40 tu ke bawah tu, Anfal Dr. Har kira dalam perbincangan ni boleh dikirakan membawa perspektif anak muda lah ya. Maknanya anak muda pun kalau muda sangat kita mungkin susah juga nak bincang. Tapi kalau misalnya yang baya umur Dr. Har dengan Dr. Rozhan ni, kalau kami rasa anak muda tu dah expired pula kan. Jadi Anfal pada saya just the right membawa message tersebut, dan juga mungkin dalam konteks ini sebagai ibu juga yang dengan anak 3 generasi tu, dan juga pada saya sebagai orang di lapangan ya. Saya dan Dr. Rozhan ni mungkin kita ni banyak armchair ni Dr. Rozhan kita duduk di orang kata kerusi empuk-empuk nyek-nyek ni kita komen. Maklumlah ya, jadi ahli akademik kadang-kadang banyak teorinya tu dari praktikalnya. Jadi mudah-mudahan ya kita mohon petunjuk dan daya Allah supaya perbincangan kita ni menghasilkan. Saya sebenarnya bila kita start Clubhouse ni Dr. Rozhan dan Anfal, kita sebenarnya tidak memfokuskan kena ramai orang di dalam perbincangan kita, sebab kita juga letak merekodkan perbincangan kita ni, dia macam podcast juga kan, atau audio siar, dan dia akan letakkan di Akademi Dr. Har YouTube channel Akademi Dr. Har, dan kita dapati episod-episod yang lepas dia ada dia punya audience tu. Jadi tak apa, yang tu kita makna daripada bilangan siapa yang mendengar buat masa ni dia tak apa penting. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang ya pada Nabil dan juga WF Wan, dan mungkin nanti kita bolehlah beritahu orang-orang lain kalau nak dengar ya tajuk ni. Okay, so saya mungkin nak bawakan sedikit perspektif lah ya bila kita cakap tentang adanya jurang generasi ya. Saya kira masing-masing ada perspektifnya ya bila melihat jurang generasi ini. Waktu saya muda dulu, Dr. Rozhan, mungkin saya melihatnya tu berbeza ya dengan bila saya sendiri sekarang ni dah termasuk di dalam
kalangan mereka yang dikatakan sudah matang ni kan. Dan saya sendiri nak bersara ni Dr. Roshan umur 56 tahun ni insya-Allah pada 1 Jun. Jadi saya pun sangat muda lagi. Muda lagi. Muda. Saya melihat perspektif perbezaan dalam konteks 30 tahun sebagai akademia dan kemudiannya ya. Ini juga melihatkan perspektif yang berbeza. Cumanya pertembungan antara golongan lama atau veteran ni dengan the young Turks ya, atau orang-orang muda undur ni memang menjadi latar kepada semua kata tamadun pada pandangan saya ya. Jadi kerana pastinya cara kita melihat sesuatu itu berbeza ya. Saya selalu rasakan kenapa peringkat awal tu kita sangat idealistik ketika muda. Tapi nanti bila semakin berusia tu kita kenal hitam putih kehidupan ini, maka kita selalu dikatakan mellow ya. Mellow tapi yang kita bimbang tu di hujung usia kita ya, Dr. Roshan dan Anfal. Tengok kita dah jadi orang yang kita benci dulu masa kita muda. Kan ya, we are exactly that monster yang kita benci sangat dulu masa kita muda, kerana ya kenapa orang ni tak nampak kan, dan kita mungkin terfikir kenapa dia dulu tak pernah ke dia muda macam kita dulu, tapi rupanya sekarang ni bila kita dah suka mungkin berumur lah Dr. Har tengok balik muhasabah diri, sangat bimbang kerana Dr. Har seolah-olah jadi semakin lama seperti apa yang Dr. Har pernah ya lihat sebagai satu yang sangat tidak boleh diterima begitu contohnya kan. Jadi saya nak mulakan dengan mungkin kedua-dua panelis ya. Saya berikan soalan dulu, lebih kurang 5 ke 6 minit begitu kan. Jadi kita mula dengan definisi dulu ya, Dr. Roshan dan Anfal, dan saya mungkin jemput anak dia Anfal dululah ya untuk memberikan definisi atau takrifan jurang generasi ni atau generational gap ni kan. Apakah sebenarnya definisi atau takrifan mengikut Anfal, dan apakah implikasi wujudnya jurang ini ya di dalam kehidupan abad ke-21 ni ya, and framing all this discussion di dalam konteks abad 21, pandemik dan pasca pandemik COVID yang ni sebagai the biggest disruptor for the time being ya. Jadi mungkin Anfal boleh mulakan. Silakan Anfal. Terima kasih Dr. Har. Berkaitan soalan definisi jurang generasi ataupun generation gap ni, dalam persediaan saya ada baca-baca sikit lah, dan kita tak begitu banyak data empirical ataupun kajian sebab dia berkaitan dengan human science kan, sains kemanusiaan. Jadi kalau dalam kajian sosiologi tu dia banyak menyebut tentang kenapa berlaku jurang tu kerana media yang digunakan. Kalau kita lihat, kalau baby boomers ataupun generasi yang awal tu dia nak rasa pegang kertas, nak pegang paper, surat khabar. Ataupun kalau media yang konvensional ni, mesti media tradisi, mungkin RTM, TV1, TV2, TV3. Dan golongan yang muda pula tak kisah, dia dah ada satu independen. Media baru itu dijadikan media utama. Kalau kita lihat sekarang ni dah bukan lagi era Facebook atau Instagram, kita dah beralih kepada TikTok kan. Yes. Bahan-bahan tu yang di TikTok itu menjadi rujukan dan viral dan dijadikan perbincangan utama di media utama pula. Jadi dah terbalik. Jadi dari segi saya boleh katakan jurang generasi itu berlaku apabila media yang dirujuk juga berbeza. Jadi sumber berita dan kalau kita lihat sebenarnya kita hidup dalam bubble-bubble ataupun gelembung-gelembung yang berasingan yang mana tidak sentuhan antara satu sama lain. Dan belum ada satu kajian yang spesifik menunjukkan apakah impak ataupun kesan kalau di Malaysia ni sebab perkembangannya terlalu pantas kan. Kalau saya ambil perspektif politik, apa yang berlaku, mungkin ada yang dalam kalau survey di kalangan wanita khususnya yang tak ambil report langsung, tak ambil kisah langsung tentang apa yang berlaku dalam dunia politik. Jadi mungkin hanya 2% sahaja yang ambil tahu politik. Sebab macam kami di Parti Amanah Negara, bila saya dengan Angkatan Wanita Amanah Negara, saya wanita kepada Parti Amanah, yang merujuk ataupun likers kepada FB page kami itu kebanyakannya lelaki. Kerana lelaki mungkin nak tahu apa Parti Amanah ataupun saya wanita ni lakukan. Dan sangat kurang dari segi demografinya wanita itu sendiri.
Jadi dari segi gender, tapi mungkin kalau kita definisikan jurang generasi ni lebih kepada penggunaan media, platform menyebabkan maklumat-maklumat dan bahasa ataupun perkara topik yang dibincangkan juga berbeza. Okey. Dan kesannya apabila berada di era ataupun ini pergerakan aktiviti politik itu memberi impak kepada asimilasi antara veteran dan anak muda. Itu yang pada pandangan saya lah. Okey, terima kasih Puan Anfal. Kita lihat bahawa Anfal merasakan bahawa jurang yang ada ini disebabkan oleh pengalaman ataupun pilihan kita dalam konteks media sebagai saluran utama maklumat. Jadi orang yang mungkin pada era yang lain itu mungkin masih lagi dengan modaliti media yang biasa, tapi sekarang ni anak-anak kita lebih kepada media baru, dan benda yang dibincangkan juga berbeza kan, dan kepantasannya. Okey, jadi mungkin itu menyebabkan kalau kita ikutkanlah kan, yang ini dengar pasal benda A sahaja, yang ini dengar banyaknya pasal benda B saja kan. Jadi mungkin di situ tidak ada titik temu untuk the commonalities kan, untuk berbincang dan seterusnya. Mungkin juga memberikan makna dan juga narratives, nuances dan juga expectation ataupun jangkaan-jangkaan yang berbeza. So di situ lihatlah kesenjangan ataupun jurang itu kan, and maybe kan Anfal dia makin widen lah, makin meluas, menjarak begitu kalau kita lihat dari sudut media tadi. Terima kasih Anfal. I think that's really nice. Saya nak minta juga pada rakan-rakan yang kalau ada yang nak mencelah ke atau bagaimana, silakan tapi buat masa ni nanti saya berikan pada Dr. Ruzhan dulu untuk soalan yang sama Dr. Ruzhan mengenai tadilah definisi generasi punya generational gap atau jurang generasi dan implikasinya dalam konteks kita hari ini. Silakan Dr. Ruzhan. Okey, terima kasih Dr. Har. Kalau kita nak melihat dari segi konsep jurang generasi ini, dari segi pembangunan teori mengenai generation gap ni, dia banyak berasal usul daripada klasifikasi yang digunakan oleh pengkaji dan penyelidik di Amerika, di mana generasi ini dibahagikan kepada 4 generasi utama, iaitu pertama adalah apa yang disebut sebagai generasi senyap ataupun the silent generation, iaitu mereka yang hidup selepas Perang Dunia Pertama sehinggalah Perang Dunia Kedua. Okay. Jadi period itu ataupun tempoh itu adalah tempoh di mana berlakunya the Great Depression yang telah menyebabkan kesengsaraan, kesusahan. Dan oleh sebab itu generasi itu muncul dengan satu pengalaman yang pahit, dan dengan itu tabiat mereka juga dipengaruhi oleh pengalaman itu. Yang kedua adalah generasi pasca Perang Dunia Kedua yang diistilahkan sebagai baby boomer. Baby boomer ni adalah mereka yang dilahirkan selepas Perang Dunia Kedua, dan zaman selepas Perang Dunia Kedua ni adalah zaman di mana ekonomi berkembang dengan pesat. Kerana pada ketika itu berlaku reconstruction di Eropah dan di Jepun, dan itu merancakkan pembangunan, dan termasuklah kesannya adalah permintaan terhadap bahan mentah, getah, bijih dan sebagainya yang tinggi, yang turut melimpah kepada negara seperti Tanah Melayu pada ketika itu. Kemudian datang generasi X, generasi Y yang dipisahkan millennium, dan kemudian ada yang menggunakan generasi Z. Masalah dengan konsep generasi ini adalah kini wujud kritikan bahawa sebagai satu konsep ia boleh kita perbahaskan sama ada ia benar satu realiti ataupun satu mitos ataupun satu myth, kerana pertama adalah pengalaman kita berbeza mengikut latar belakang dan juga mengikut negara, sebab kita tidak melalui the Great Depression seperti mana yang berlaku di Amerika.
Kalau kita lihat kepada generasi bapa kita, bapa saya dengan Dr. Han ataupun datuk kita, masa kita kecil-kecil dulu mereka selalu sebut susahnya hidup zaman Jepun. Masa paksa guna duit Jepun yang gambar pokok pisang, duit pisang tu. Betul. Tapi saya rasa kalau macam generasi Anfal tak sempat nak bertemu dengan pengalaman yang sedemikian. Jadi di Malaysia, di pengalaman kita mungkin kita boleh bahagikan kepada zaman Jepun, zaman sebelum merdeka, selepas merdeka, dan selepas merdeka tu sebelum 13 Mei dan selepas 13 Mei juga membentuk sikap-sikap yang berbeza, ya. Cuma dalam isu perbezaan generasi ni, kritikan yang dikemukakan oleh beberapa pengkaji sains sosial adalah bahawa dari segi bukti empirikal, umpamanya kalau Frank Giancola, dia mengatakan bahawa terdapat banyak gap dari segi keupayaan untuk membuktikan bahawa konsep jurang generasi itu adalah satu realiti. Pertama adalah kerana kajian yang dilakukan menunjukkan memang benar kita dipengaruhi oleh pengalaman awal hidup kita. Iaitu ia membentuk pandangan kita, dia membentuk perwatakan kita. Tetapi pada ketika yang sama, perwatakan kita ni juga boleh berubah apabila kita semakin tua. Sebagaimana yang Dr. Har sebut tadi, sekarang Dr. Har pun dah berubah kan. Tak seperti masa muda dulu. Betul. Jadi pengalaman ini satu yang berterusan, sama ada kita remaja, sama ada kita dewasa ataupun lewat dewasa, ia berubah. Oleh sebab itulah, andaian di dalam konsep generasi, jurang generasi mengandaikan bahawa setiap generasi itu adalah homogen atau homogeneous. Sedangkan dalam setiap generasi itu terdapat kepelbagaian dan perbezaan, ya. Dan demikian juga bukti juga tidak menyokong andaian bahawa semua orang dalam satu generasi itu mempunyai pandangan yang sama, kerana kepelbagaian pengalaman yang kita lalui. Umpamanya dibesarkan di Kuala Lumpur, jika dibandingkan dengan dibesarkan di Sungai Besar, lain pengalaman dia. Betul. Ataupun dibesarkan di Ulu Kelang dengan saya dibesarkan mula-mula di Kedah, kemudian di Seremban, lain pengalamannya, ya. Sama ada masuk sekolah asrama, tak masuk sekolah asrama. Oleh sebab itu kita mempunyai pengalaman yang berbeza. Dan bukan itu sahaja, cara kita respon ke pengalaman-pengalaman ini juga berbeza di antara kita. Oleh sebab itu, yang membezakan kita ni adalah banyak juga turut dipengaruhi oleh keluarga, faktor keluarga, cara kita dibesarkan dan pendedahan yang kita lalui, ya. Oleh sebab itu, saya ingin memetik daripada Thomas Friedman bila beliau mengatakan bahawa satu di antara perkara yang berlaku dalam buku, benda ni dia tulis pada lebih kurang awal 2000, dalam bukunya The Lexus and the Olive Tree, di mana dia mengatakan pertumbuhan dari segi perkembangan dalam bidang teknologi maklumat, khususnya internet, membolehkan kita mencapai maklumat yang banyak, dan dengan itu ia mendemokrasikan maklumat, ya. Kalau dahulu, ya, maklumat ni lebih dikuasai oleh media-media arus perdana dari segi aliran maklumat. Betul. Dan dari segi dalam susunan sosial, orang tua lebih mempunyai banyak maklumat dan pengetahuan, ya. Tetapi hari ini oleh kerana pendemokrasian maklumat, kebanyakan kita kalau nak tahu something, kita Google aja, kita dah at least mendapat sedikit sebanyak maklumat. Jadi itu membolehkan jurang tu semakin berbeza, ya. Dan selain daripada itu, kita juga dapati oleh kerana ada dua perkara yang berlaku akibat daripada pendemokrasian teknologi ini. Satu, access to information. Kemudian adalah kos teknologi itu semakin menurun. Ya, saya rasa kalau masa saya mula-mula belajar di universiti dulu, kalau kata komputer tu mainframe komputer lah. Ya, tak ada lagi. Personal computer tidak dicipta sehingga saya dah nak masuk final year baru personal computer was first introduced. Alright. Ya. This was around late 83, 82, lebih kurang macam tu lah. Personal computer was first introduced. Oleh sebab itu, hari ini
social status, umur tidak lagi menentukan penggunaan teknologi. Kalau saya tengok keluarga saya, cucu saya guna social media. Mak saya pun guna social media. Mak saya dah umur 80 lebih dah. Oh, I really admire your mother. So duduk dengan dia akan bersembang apa yang dia baca dalam Facebook dan YouTube dan sebagainya. Oleh sebab itulah apa yang dikatakan sebagai jurang itu tidak semestinya begitu ketara. Sebaliknya kalau kita lihat pembezaannya juga banyak dipengaruhi oleh pembezaan tanggapan yang dipengaruhi oleh akses kepada maklumat dan ilmu. Ya. Oleh sebab itulah kalau kita mengambil orang daripada kohort yang sama, tapi seorang katakanlah daripada kampung di Rembau, hanya baca berita harian ataupun utusan Malaysia, kalau dia tengok TV pun TV3, dan seorang lagi tengok guna social media, baca CNN, baca Al Jazeera, baca Malaysia Kini dan sebagainya, walaupun umur mereka sama tapi pandangan hidup mereka berbeza. Oleh sebab itulah kita kena cautious dalam kita cuba menggunakan jurang generasi ini sebagai satu faktor yang menerangkan perbezaan yang wujud di dalam masyarakat. Ya. Malahan saya melihat bahawa jurang yang wujud dalam masyarakat ni hari ini sebagaimana yang Dr. sebut, VUCA ni is becoming even more complex. Dia juga banyak dipengaruhi oleh social setting dan sebagainya. Okay. Wow. Saya rindu ada dalam kelas Dr. Rozan. Dan Anfal Encik Han dulu kan kalau masa student kan, I always dapat something baru. Dan malam ni juga masih lagi begitu, dan saya rasa memang kena duduk dalam leadership Rozan Leadership Cafe tu untuk dengar pandangan dan olahan Dr. Rozan. Saya mungkin nak bagi tahu sedikit, saya adalah doktor yang merawat bonda Dr. Rozan. Dan just nak bagikan profil yang bonda Dr. Rozan ini, dia ingat lagi lah masa tu dia dah bersara dan dia sakit, ada operation yang Dr. Han kena buat, I think maybe fibroid ke macam tu lah. Dan masa tu Dr. Han bawa pesakit, student dan student Dr. Han cakap macam selalu lah makcik ni dia ingat tak berapa pandai kan. Lepas tu, tapi we soon realise that she was really a very very educated woman. Dan masa tu dia pegang dia punya novel, dan di dalam bag dia ada a few more English novel kan, dan pelajar saya semua melopong dengar. So jadi kan I think your analogy just now, an analogy about the jurang tu sebenarnya lebih kepada maklumat yang diperolehi. Jadi kalaupun mungkin ada orang yang lebih muda tetapi maklumatnya hanya hiburan saja, TikTok saja, dan dibandingkan dengan mungkin seorang yang jauh lebih tua tetapi maklumatnya berbeza juga ada. So pada pandangan saya yang boleh saya dapat di situ, jurang itu hari ini tidak lagi didefinisikan pada umur. Dia lebih kepada how much knowledge and how much informed you are kan. Jadi oleh sebab tu mungkin kita kena lihat yang itu. Dan saya terus melihat kalau seorang itu mempunyai kerangka fikir yang dinamik dan bercambah dan sentiasa growing, you will always be keeping up with the apa adanya ketika zaman ini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, you will be lag behind. Jadi dalam konteks ini saya kira kita lihat. Tapi hari ini minta maaf, saya mungkin nak letakkan macam satu generalisasi juga. Caution dengan apa yang Dr. Rozan nyatakan tadi. Naturally kita, yang ini juga saya sangat tak suka lah, where you just simplify and just macam one size fit all punya kan. Tapi kita katakan adanya kesenjangan itu macam Anfal katakan tadi, dan itu sebenarnya topik perbincangan kita, sama ada gandingan itu bila orang muda ataupun kita katakan daripada golongan yang veteran ni dan juga dengan anak muda, adakah gandingan ini is going to be something yang menjadi
hingga akhirnya menjadi perkasa, kedua-duanya lah, ataupun ia sering menjadi antagonistik ya, ataupun kita katakan dia jadi binasa lah dalam tajuk kita ni. So saya mungkin nak mulakan dengan kita tanya Dr. Ruzhan dulu ya, Anfal. Kita dengar dulu ya, dia punya pandangan, lepas tu nanti baru Anfal berikan. So mungkin menjuruslah, what would be your answer? Binasa ke, perkasa ke? Ataupun mungkin dua-dua ke? Silakan Dr. Ruzhan. Saya melihat sebegini ya, persoalan gandengan ini, first kita kena tanya bentuk gandengan yang nak cuba diwujudkan. Baik. Ya. Pertama, kerana cara kita menjalin hubungan dalam masyarakat turut juga dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat yang kadang-kadang memberi gambaran bahawa ia adalah jurang generasi. Umpamanya kajian oleh Hofstede, across national study, kalau salah saya 150 negara, mendapati Malaysia ni adalah di antara negara, bukan di antara negara yang paling tinggi dari segi power distance. Power distance ni merujuk kepada sense of hierarchy di dalam masyarakat lah. Kita mementingkan perbezaan status, turut kita pentingkan perbezaan umur. Oleh sebab itulah dalam masyarakat kita ni, kalau pergi parking lot kat universiti, ada reserve untuk dekan, reserve untuk ketua jabatan, untuk penyelaras, profesor dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi ke UK, Australia, US, tak ada reserve parking untuk sesiapa pun. Yes. Ya? Demikian juga kita suka guna darjah-darjah kehormat yang membezakan status orang dan sebagainya. Di Malaysia je kita jumpa gelaran VIP, VVIP. Saya sepanjang saya pergi ke banyak negara, luar negara ni, saya tak pernah jumpa pun label VVIP digunakan seperti mana digunakan di Malaysia. Ya. Jadi power distance ini kadang-kadang kita melihat bahawa ia menuntut satu bentuk gandengan yang juga menggambarkan ketidaksamaan itu. Baik. Okey. Umpamanya kalau kita pergi, contoh ya, yang paling simple, majlis perkahwinan. Ya. Dalam masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina dan India di Malaysia, the sense of hierarchy selalunya very pronounced. Yang pergi merisik kena orang tua. Kan? Yang berbincang mengenai bila kenduri semua orang tua. Dan lazimnya orang muda, suka tak suka, liberal tak liberal, dia terpaksa fit into that value system. Ya? Demikian jugalah bila acara kenduri, siapa menyambut tetamu dan sebagainya, dia ada social structure yang mempengaruhi bagaimana kita disusun. Jadi sama ada gandengan di antara veteran dengan anak muda ni mudah berlaku ataupun tidak berlaku, banyak bergantung kepada expectation yang kita bawa dalam gandengan itu. Okey. Kalau kita sama-sama menerima status differentiation seperti mana yang tergambar dalam power distance, ya, seperti mana yang berlaku kalau dalam majlis kenduri kendara urusan perkahwinan, maka benda tu akan berjalan dengan licin. Sebab kita accept benda tu sebagai normal. Ya. Yang menjadi mencabar adalah dalam setting di mana norma-norma tu tidak jelas. Ya. Katakanlah ya, umpamanya pembabitan dalam social work ataupun dalam NGO, di mana sense of hierarchy itu tidak sebegitu kuat. Orang-orang yang selalunya terlibat dalam NGO ni, pandangan hidup dia lebih altruistik, lebih egalitarian. Yes. Sama ada dia muda ke, dia tua ke, dia tak mementingkan sangat perbezaan status itu. Ya? Oleh sebab itu, gandengan itu boleh berkesan. Walaupun kita tidak menekankan sangat perbezaan dari segi hierarki. Saya melihat, dan ini saya baru saja berbincang dengan Encik Syamsul Amri yang baru join kita ni. Ya, nampak tu. Patutlah dia ada. Saya baru bincang dengan Dr. Ruzhan lagi sila. Satu anjakan yang sedang berlaku hari ini, dan saya ada menulis tentang isu ini, adalah tentang cara kita memimpin dan cara kita bertindak sebagai seorang pemimpin. Ya. Konsep kepimpinan tradisional menganggap ketua ni sebagai orang yang berstatus lebih tinggi daripada pengikut. Ya, betul. Okey. Akibatnya kita akan dapati bahawa
akan sentiasa wujud oleh kerana yang lazimnya yang jadi ketua tu orang lebih tua. Jadi dia akan jadi overlap di antara generation gap, power distance dan position dalam organisasi. Okay. Jadi dia jadi mutually reinforcing. Walaupun kita tak dapat menyimpulkan apa sebenarnya the real cost of that differentiation. Is it really value? Is it really status dalam organisasi? Ataupun is it really generation gap? Susah kata kita nak merungkaikan yang mana sebenarnya faktor yang dominant yang menyebabkan wujudnya differentiation itu. Cuma saya perhatikan satu perkara yang berlaku ketika ini adalah satu anjakan terutama berdasarkan kajian yang didapati oleh Burns and Stoker bahawa organisasi hari ini lebih intensif knowledge seperti mana yang saya sebut kajian pandangan Thomas Friedman tentang democratization of knowledge ataupun information itu. Maka dalam organisasi pun sense of hierarchy ini tidak lagi berkesan. Kerana apa? Kenapa? Kerana kepakaran dalam organisasi, ilmu dalam organisasi tidak lagi tertumpu pada seorang ketua sahaja, tetapi dia dispersed throughout the organisation dalam knowledge intensive organisation. Oleh sebab itulah satu perkara, satu konsep yang semakin dibincangkan hari ini adalah tentang perlunya organisasi-organisasi terutama yang intensif pengetahuan itu menganjak daripada model kepimpinan tradisional kepada model kepimpinan yang kita istilahkan sebagai distributed leadership. Distributed leadership. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa Malaysia, kita boleh kata kepimpinan teragih. Yang melihat bahawa kepimpinan ni adalah satu shared process. Yang melibatkan pemimpin-pemimpin di peringkat bawahan juga harus melihat mereka sebagai partners dalam the leadership process, dan pemimpin di peringkat atasan perlu bersedia untuk menerima pengaruh dan influence daripada mereka yang berada di bawah. Now, ini mungkin orang kata memang benda tu berlaku. CEO dia ada, general manager, dia ada senior manager. Tetapi daripada pengalaman saya, sama ada kajian yang saya lakukan semasa saya di universiti, maupun pengalaman saya berinteraksi ketika projek-projek perundingan, saya dapati apa yang berlaku sebaliknya. CEO dia rasa macam dia delegate power dan sebagainya, tapi orang di tengah dan mereka yang merupakan direct report kepada CEO ni, lazimnya masih lagi mengambil sikap menunggu arahan daripada pemimpin yang tertinggi. Oleh sebab itu, leadership tu bukan satu proses yang a shared process. It's not distributed. Tetapi dari segi tanggapan, dari segi tabiat dan gelagat dalam organisasi itu, leadership is still concentrated at the top. Jadi kalau kita menerima anjakan ini daripada traditional form leadership kepada distributed form of leadership, sama ada dalam organisasi maupun di dalam katakanlah aktiviti sosial ataupun NGO, maka kesan perbezaan jurang generasi ataupun jurang akibat daripada power distance tadi boleh diatasi dan tidak akan menjadi satu penghalang. Jadi keupayaan untuk menjadi faktor pembinasa tu dia akan kurang bisa dia. Tapi ini memerlukan anjakan pemikiran, ya. Terutama sekali ketua tu kena iktiraf, kena sedar dan sanggup terima bahawa kepimpinan itu adalah satu partnership, ada satu sharing yang melibatkan treating even subordinates dia as also leaders. Oleh sebab itu setengah organisasi yang lebih progresif di Malaysia ni banyak memulakan program-program disebut sebagai talent management program. Right. So that leadership is not something that is exercised only at the top, because you have to have leaders at all level who have vision, who have sense of initiative, who have drive, who can shape the organization. Not just as doers, not as just as implementers, but they are consciously, dari segi thinking prosesnya hidup untuk memikirkan tentang masa depan organisasi. Baik. Saya tak nak. Terima kasih terusan. Saya tak nak push maknanya daripada soalan perbincangan kita binasa ke perkasa, because I think it's all depend on you. Jadi dan saya sebenarnya Dr. Ruzan, saya mengajar LMCR kursus elektif Citra kepimpinan dan
kemahiran interpersonal ya, dan antara tajuk yang saya bawa adalah followership, kepengikutan. Okay, so saya nampak kita kena beranjak ke situ, bahawa kita melihat followership is as important as leadership, if not more important. And followership and leadership is actually, the two sides of the same coin. Jadi, in fact, kalau saya boleh tambah sikit, Dr. Han. Sila. Ini berdasarkan kajian yang saya lakukan di Malaysia dan di Brunei. Dia dalam theory of follower-centric theory of leadership. Dia melihat bahawa manusia dalam semua masyarakat akan mempunyai satu cognitive schema ataupun mental model mengenai pemimpin. Yes. So maknanya leaders kalau dia conform dengan mental model pengikut akan lebih yakin, lebih thikah, lebih sedia mengikut. Okay. Tapi kalau dia kelakuan yang sangat berbeza daripada expectation pengikut, mental model pengikut, lazimnya dia akan menghadapi masalah cuba memimpin pengikutnya. Ya? Dan satu perkara yang menarik adalah mental model ni berbeza mengikut masyarakat. Okay. Di Malaysia mental modelnya berbeza, di Scandinavian countries mental modelnya berbeza, di Jepun model dia juga berbeza. Umpamanya kalau di Malaysia ni kita masih lagi juga turut dipengaruhi, dan juga di Brunei turut juga dipengaruhi oleh sedikit sebanyak nilai-nilai feudal. Ya? Tetapi di Jepun dia dipengaruhi oleh nilai yang agak berbeza. Ya? Di Skandinavia juga berbeza. Oleh sebab itulah bila kita bercakap tentang hubungan, kalau ketua ni dia tak conscious of that, dia mungkin have authority, power, position, tapi dia cannot influence followers because followers resent the leader. Okay. Right. Itu juga boleh berlaku, dan it's not just about intergeneration. It can also happen within the same generation. Of course. Baik. Okay. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ruzhan. Saya buat catatan ni penuh dah semuka ni. Dan mungkin banyak benda yang kita perlu fikirkan, ya, dan itu sebenarnya tujuan kita berbincang, ya. Dan terima kasih Dr. Ruzhan. Anfal, your turn, Anfal. How would you answer this? Perkasa ke binasa ni kita bila kita gandingkan golongan veteran dengan anak muda? Silakan. Okay. Saya mungkin boleh beri komentar ataupun pandangan sama ada perkasa ataupun binasa itu dalam konteks parti politik. Arena politik ni memang sangat hierarkikal lah. Kalau kita tengok parti-parti politik yang agak ke depan yang kita lihat dalam suasana baru ni, kita ada muda yang digerakkan oleh Syed Saddiq. Itu adalah satu yang menarik, tapi saya tak pasti nanti cabarannya di dalam pilihan raya nanti akan teruji lah, kerana di Malaysia ni bila parti politik dia semua tentang hierarki. Siapa calon, siapa ketua bahagian, ketua dan layak menjadi ketua dan sebagainya. Dia akan sebut lebih berpengalaman, lebih makan garam. Ni jenis geng-geng darah tinggi lah ni. Betul. Okay. Jadi bila saya kira kalau secara idealnya memang gandingan ini boleh jadi sangat menarik. Sekiranya yang veteran dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya dan interaksi yang lebih luas dalam masyarakat, digandingkan dengan anak muda yang sedia untuk belajar, sedia untuk membawa perubahan-perubahan dan idea yang baru. Namun hakikat dan realitinya memang mencabar, kerana yang veteran ni kita lihat je lah, the most senior, tak silap saya, Ismail Sabri, Perdana Menteri kita hari ini, adalah kedua tertua ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada umur 63 tak silap. Yang kedua tertua. Sedangkan yang muda antaranya Tun Dr. Mahathir, ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada umur 56 tahun. Jadi kesediaan orang-orang politik kita untuk meninggalkan kerusi-kerusi panas ni untuk beri laluan kepada anak-anak muda, supaya orang-orang yang mencorakkan di Dewan Rakyat ataupun Parlimen kita tu dianggotai oleh suara-suara orang yang lebih muda dan mempunyai pengalaman yang lebih segar. Jadi pada saya, sekiranya gandingan itu berlaku, memang ia akan sangat diperkasakan lah. Kerana kita bukan saja mahu
anak muda mencorakkan dengan keberanian memajukan negara dan sebagainya. Namun pengalaman orang lama ini juga sangat berharga kerana kita adalah rantaian-rantaian yang menghubungkan sejarah negara kita kan. Saya kongsikan sedikit dalam akhir bulan ketika kita diuji dengan banjir di Selangor tu, di Pulau Langat, kebetulan saya memang dah rancang lebih awal untuk laksanakan gotong royong di flat di salah satu pangsapuri. Jadi dalam dewan tu ada almari lama dan almari usang. Dalam tu terhimpun buku-buku lama tahun 60-an. Dan penduduk nak buang. Saya kata jangan buang ni khazanah ni. Jadi saya ambil setiap judul tu satu. Sekejap ya. Okey. Okey. Okey, tak apa, kita bagi sikit apa? Ada junior generation kepada Amfal dalam bilik tu. Betul. Okey. So itu cabaran saya. tak apa. Kita sambung cerita tadi pasal dalam almari buku tu ada buku Pak Sako. Pak Sako. Betul. Salah satu bukunya yang berjudul Yang Mewah dan Yang Miskin. Very interesting. Buku tu pun dah baca reput, tapi saya simpan, saya belum baca. Dia menganalisa tentang apa yang berlaku, polisi-polisi kerajaan, tapi dalam bentuk fiksyen. Apa judulnya tadi, Anfal? Sorry, judulnya? Yang Mewah dan Yang Miskin. Yang Mewah dan Yang Miskin. Okey. Mewah dan Yang Miskin. Saya kira buku tersebut menarik kerana walaupun latarnya adalah tahun 60-an, antara yang dibincangkan adalah orang-orang muda ketika itu, macam contohnya pasangan anak muda berpakaian berpakaian mendedahkan aurat dan sebagainya di zoo negara, mungkin tanpa segan silu. Masa tu dibincangkan tentang hamil anak luar nikah. Mungkin Dr. Hari ingat kita sebut tentang satu masa Raudatus Sakinah tu mungkin impian kita nak ditutup kan. Betul. Jadi dalam buku tersebut tahun 60-an, isu-isu kebejahatan sosial tu pun dah mula timbul, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeza lah. Secara angkanya, relatifnya kurang, tapi lebih kurang contohnya sama. Dan apa yang saya nak kongsi adalah dari dulu sampai ke sekarang, perbincangan tentang gandingan veteran dan anak muda ni sentiasa evergreen. Kerana orang yang lama akan meningkat umur, orang yang muda akan meningkat umur dan dia menjadi veteran. Kan, dia pula melihat perspektif pada orang muda pada zaman mungkin teruk dan mungkin tak membantu bagaimana kita ada generasi seperti ini hari ini kan. Jadi pada saya, kalau kita berbicara tentang parti politik, tempoh hari saya bincanglah dengan anak-anak saya lontarkan. Kata mungkin negara kita ni memerlukan satu ke dua generasi lagi untuk terubah pemikiran feudalistik ni. That patronage, di mana kalau kita lihat pemimpin parti politik, kalau kata saya boleh cakap dengan secara jujurnya, yang masih lagi mengamalkan rasuah, penyelungan kuasa dan sebagainya, secara etiknya pada pandangan umum dia mungkin dah ditolak. Tetapi di peringkat bahagian, sebagai ketua bahagian, disebabkan dia adalah memegang tampuk hierarki, dia masih diterima, malah dilihat sebagai demigods ataupun dewa, dan dijulang, dipuji, dikipas dan sebagainya. Jadi realiti hari ini memang mencabar kerana pada saya sekiranya yang veteran itu bersedia untuk memberi laluan kepada anak muda, memberikan ruang dan peluang untuk anak muda menyampaikan suara, pandangannya, dia akan menjadi satu gandingan yang perkasa lah. Sekiranya tidak, sebaliknya, mungkin gandingannya akan menjadikan satu hubungan yang toksik. Malah sama ada anak muda ini ingin menongkah arus, maknanya langgar saja, dan dilihat sebagai rebellious, kurang ajar, biadab, dan tak hormat orang lama dan sebagainya. Dia akan sama ada dia akan fight or flight. Dia akan tempuh ataupun dia meninggalkan. Dia kata okeylah, ini bukan platform aku buat platform sendiri. Hanya anak-anak muda. Tapi realitinya anak-anak muda yang nak berkumpul dengan orang-orang muda,
angka umur tu akan meningkat dan dia juga akan beralih menjadi golongan yang senior ataupun veteran. Jadi pada saya topik ni memang sangat relevan dan banyak juga lah yang saya belajar daripada Dr. Rozhan tadi. Kalau NGO tu memang mental modelnya sedikit berbeza, sangat berbeza lah berbanding dengan parti politik. Parti politik memang dia sangat hierarki dan akhirnya siapa yang dapat memegang ketubahagian ataupun hierarki yang lebih tinggi, dia mempunyai peluang yang lebih cerah untuk terpilih sebagai calon. Bila calon nak jadi YB. Itu pada saya mungkin memerlukan 1 ke 2 generasi lagi untuk kita bawa anak-anak muda ni bukan hapuskanlah, mengurangkan feudalistic mind, minda feudal. Mana perlu ada patron ataupun perlu hormat tentang kapet merah kan, perempuan dan sebagainya. Kerana ada title, kita nafikan pandangan-pandangan anak muda ataupun marhain tu. Baik. Pandangan saya. Terima kasih Anfal. Saya rasa ini satu sesi pembelajaran yang sangat dinamik ya. Kita dengar daripada mental model tadi, Anfal sambut itu dengan dah nampak jelas lah mental model kepimpinan NGO ni dia selalunya dia tak mencari jawatan ya. Dalam NGO nak cari orang untuk jadi ketua tu semua kata tak apa saya tak layak, silakan ya. Tapi parti politik dia sangat berbeza kan ya. Jadi so itu mungkin disebabkan oleh banyak perkara dan saya suka Anfal nyatakan tadi bahawa hubungan itu kalau misalnya ada hubungan yang sinergistik ya antara mentor-mentee begitu kan, dan yang mentor pun ya dengan penuh bangganya mengangkat mentee dia kan seterusnya. Jadi itu akan sangat perkasa. Tetapi sebaliknya kalau misalnya yang dulunya mentinya tu dilihat semakin lama berupaya untuk lebih baik daripada dia cantas dulu pula. Jadi cantas-mencantas ni yang mungkin Anfal lihat sebagai hubungan toksik. Di akademia pun ada juga begini kan Dr. Rozhan. Mula dia supervisor PhD pelajar tu, lepas tu bila dia sendiri dah jadi rival, dia pula kelang kabut lah tuan. Jadi mungkin ini balik kepada manusia itu sendiri, yang manusiawi faktor yang itu. Okey, pada saya rasa banyak lagi nak bincang, tapi saya nak persilakan ya. Di dalam chat room ni kita ada Encik Samsul ya, Encik Samsul Amri tu, Zalila ya, Wan dan Azraf, Nabila, Zuriah ya, untuk kalau misalnya ada apa-apa yang nak ditanyakan atau pandangan tu sila ni kan, kita akan boleh angkat tangan kemudian kita bawa ke depan. Ada kan? Sila. Nampak Encik Syamsul angkat tangan dah lama. Saya bawa okey. Alright, boleh. Samsul dah angkat tangan lama ya. Sorry Dr. Hani tak nampak pula. Okey, sila. Samsul? Kita dah invite dia. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Samsul, sihat ni? Allah. Melintas di feed tengok ada Clubhouse ni, saya tidak berfikir panjang, terus letak. Apatah lagi ada cikgu saya Profesor Rozhan tu. Ya, masya-Allah. Okey. Silakan. Apa yang nak diberikan, nak ditambah? Silakan. Ya, tajuk ni memang mengujakan satu usaha untuk mencari titik temu lah. Sebab sekarang ni bercakap tentang jurang ni, jika tidak diurus dengan baik, nampaknya jurang antara yang bukan saja usia, tapi yang mereka yang lebih tahu dengan yang tidak tahu ni maknanya semakin jauh lah jika tidak diurus kan. Baik. Saya tertarik tadi perkataan kepengikutan tu. Followership tu. Saya agak terkesan dengan tulisan Profesor Rafiq Bikun dalam bukunya Leadership and Islamic Perspective, banyak membincangkan tentang followership. Jadi teringat saya perbualan apabila Saidina Ali ditanya kenapa zaman Saidina Umar ini hebat ya? Jadi jawapan dia tu amat mendalam lah sebab dia jawab kerana umat Saidina Umar itu adalah orang seperti aku. Jadi maknanya dalam kita melihat orang sana, orang sini, kenapa orang itu dan orang ini. Jadi saya fikir is a tall order kan untuk kita lihat balik.
adakah kita layak tak untuk mendapat kepimpinan yang hebat? Sekiranya kepengikutan kita pun masih di kalangan TikTokers kan, tapi kita mengimpikan kepimpinan Saidina Umar. Kan? Jadi maknanya sekarang ni kalau nak rapatkan jurang kepimpinan tadi, Prof tadi berbincang panjang lebar kan, saya catat ni buku-buku tadi, sempat saya tengok ni power distance ni yang tadi tu. Jadi ini mesti diurus, dan saya fikir kalau tidak dijaga dan juga ditadbir dengan baik, makanya isu apa tadi, makan garamnya kan, kemudian ni orang yang lebih apa nama tu dalam kita punya social structure, dan mesti diletakkan itu dan ini dan sebagainya, kan dibimbangi nanti gandingan antara bukan orang tua ni, remaja purba ni, veteran dan juga orang-orang muda ni kan, dibimbangi semakin jauh dan memberi kesan bukan saja dalam social structure, tapi juga dalam organisasi, hatta dalam kita nak membangunkan perancangan dan juga dasar lah kan. Itu sikit pandangan saya, Prof lah. Saya mengikuti dengan baik ini perbincangan, insyaAllah. Terima kasih Encik Samsul. Saya Assalamualaikum warahmatullahi. Sangat penting ya input tersebut. Saya nak jemput Prof Rozhan, Dr. Rozhan mungkin nak dan Anfal ya, kalau ada nak sentuh sikit apa yang diulas oleh Encik Samsul tadi. Saya nak berkongsi kebetulan dah Anfal jadi ahli panelis, our personal experience dalam persoalan binasa ke perkasa, sebab saya kenal Anfal daripada masa dia kecil lagi. Masa rumah dia di Ulu Kelang, di Taman Keramat. Even before Taman Permata. Oh, masya-Allah ya ke. Masa rumah Taman Keramat, rumah teras 1 tingkat tu. Dan selain daripada itu, kami selepas ayahanda kepada Anfal dijadikan tetamu kerajaan di Kamunting, saya pernah dengan Anfal dan ibunya travel pergi ke Kamunting untuk bawa dia menziarah bapa dia selepas dipindahkan daripada tahanan di Bukit Aman kepada di tahanan di Kamunting masa tu. Dan walaupun Anfal masa tu umur berapa? 20 something kan Anfal? 20 lebih kurang. Saya masa tu late 30s lah, dekat nak sampai 40. But saya perhatikan walaupun umur kami jurang dia agak besar, tetapi saya dapat lihat kematangan pada Anfal pada ketika itu. Dan ini saya kira dibentuk mungkin oleh upbringing dan mungkin juga oleh circumstances, oleh kerana tekanan yang dihadapi. Saya kira sebagai anak perempuan yang sulung, you have to be strong for your mother dan sebagainya dalam keadaan yang sedemikian. I think itu banyak mempengaruhi Anfal. Jadi walaupun umur berbeza, bila saya berurusan ataupun bercakap dengan Anfal, saya tak rasa macam saya berurusan dengan orang from a different generation, someone from a different generation. Bila saya berurusan dengan Anfal tu, rasa like I'm talking to any equal oleh kerana keadaan sedemikian. Baik. Okay. So maknanya itu satu personal experience ya. Anfal, you want to respond to any one of Cik Samsul ke ataupun Dr. Rozhan punya input? Saya tertarik dengan komentar Cik Syamsul tadi tentang kepengikutan. Saya pun active user of TikTok jugalah, sebab saya suka observe apa yang anak-anak muda komen, apa konten yang dibentuk dan dihasilkan. Memang kalau kita masuk Twitter, anak-anak muda yang agak bijak pandai, English speaking, mungkin grup yang saya follow pun berbeza. TikTok lebih marhain, lebih umum, lebih lara lah saya kira. Dan saya kata, macam ni pun boleh jadi konten. Kalau menari sikit boleh jadi dapat viewers sangat berpuluh ribu kan. Tapi saya lihat dari segi kepengikutan, satu yang kita perlu observe tentang attention span generasi muda.
Bila dia suka sesuatu, dia suka sangat. Bila dia tak suka, dia boleh just cancel. Dipanggil budaya cancel lah mana-mana tokoh ataupun pempengaruh kan, pempengaruh influencers kan, influencers. Dia boleh naik secara mendadak jumlah follower, dan dia boleh drop tiba-tiba hanya kerana kan kalau satu tindakan itu tidak dipersuai. Jadi persoalan yang saya fikirkan, anak muda hari ini, apa value ataupun nilai yang mereka pegang. Dan kita lihat, dan satu benda yang menginsafkan lah bagi saya, kalau kita ingat hadis Rasulullah tentang akhir zaman kan, zaman fitnah, di mana perkara-perkara dalam bilik tidur, perkara dalam rumah tangga pun telah dijual bicara di khalayak, kawasan public sphere. Jadi pada saya, kalau ada satu kajian, mungkin kesan pandemik juga ada satu kajian yang perlu dilakukan. Kesan apabila terlalu lama berada dalam secara maya ataupun online saja, interaksi kita secara sosial dan fizikal ni terbatas, menyebabkan nilai humanity ataupun kemanusiaan kita tu pun juga berubah, ada shift ataupun beralih dalam cara kita berinteraksi. Itu satu perkara yang mungkin saya minat nak tengok, kerana nanti kita ada undi 18 kan, yang melibatkan berjuta-juta anak-anak muda, sama ada mereka ni jelas tentang tanggungjawab untuk ditunaikan sebagai warga negara Malaysia, memilih pemimpin. Jadi mana pattern ataupun nilai yang diletakkan oleh anak muda dalam memilih pemimpin? Adakah hanya kerana para super ataupun kalau wajahnya cantik ataupun handsome, tapi nilai yang dibawa kepimpinan leadership tu tiada, itu mungkin menjadi pilihan ataupun bagaimana? Jadi saya lakukan mungkin tu berbincang. Baik. Okey, kita dah berbincang selama sejam. Saya mungkin nak minta izin dalam sekitar 20 minit lebih lagi. Baik 10.30 lah kita kena berhenti. Saya mungkin nak jemput lagi kalau sesiapa lagi. Ada yang kat tangan Wina? Kalau Dr. tak nampak ke? Ada tak? Tak ada. Belum lagi, ya. Okey, belum. Okey. Okey, kalau macam tu sebenarnya Anfal dia dah bagi teaser lah untuk the subsequent question ya. Jadi sebelum tu saya mungkin kita kena juga lihat bahawa yang muda hari ini akan menjadi veteran satu hari nanti ya, dan kalau kita keep on macam ni kan, mana cycle tu tak berhentilah ya, macam mungkin Anfal yang hari ni bercakap bagi orang muda, nanti kan bila dia sampai umur Dr. Har dengan Dr. Ruzhan, dia cakap macam Dr. Harut Ruzhan pula kan. Jadi kita memang kena lihat untuk merapatkan jurang ini, antaranya Dr. Har lihat bahawa kita kena make this playground ni ataupun padang kita ni lebih rata then the power play tadi tu, dan mungkin salah satunya adalah untuk memberikan fokus kepada kepengikutan, dan sebenarnya paradigma yang ada tentang followership and leadership sekarang ni pun sebenarnya adalah ia sepatutnya jadi satu yang sama fungsi dia. Bukanlah pemimpin tu disanjung di tadilah hierarchical tadi kan, tapi dia sebenarnya ia adalah satu seperti cakap dan dengar ya. Tadi masa Anfal bercakap, kita dengar. Kita yang mendengar ni tidaklah maknanya darjat kita lebih rendah daripada yang bercakap. So, tak lama kemudian kita pula yang bercakap dan Anfal pula yang mendengar. Jadi begitu juga tentang mengikut dan juga memimpin ini ya. Ikut dan pimpin ini sebenarnya dia sentiasa dinamik. Kita yang mengikut hari ini, besok kita pula yang memimpin ya, dan sekiranya kita faham begitu, kita tidaklah mungkin ya melihat sangat hierarchical ini, dan ia lebih memudahkan lagi ya. Maknanya followership is a part of leadership. It's not just followership do following, bukan gitu ya. Followership is a part of leadership, sebab daripada followers ini datangnya leaders kan. Jadi mungkin itu satu konsep yang ya Dr. Har mungkin cuba untuk ketengahkan, dan kita mungkin kan Dr. Ruzhan selain daripada latihan kepimpinan, kita kena bagi latihan kepengikutan ya, dan setiap pemimpin dia kena ingat dia juga adalah pengikut ya, dan dia kalau begitu agaknya kita boleh rapatkan jurang ni ya. Sebelum tu juga Dr. Har mungkin ada satu observation yang Dr. Har buat. Dia kadang mikir, kenapalah agaknya orang yang dulunya ketika muda itu adalah
the young Turks tadi kan, yang sangat idealistik. Tiba-tiba bila dia jadi tua ataupun jadi yang, dan bila kuasa di tangan dia jadi lupa ni. Dr. Han melihatnya dalam konteks circle of influence dan circle of concern. You can make it square or you can make rectangle, triangle. Tapi bayangkan masa dulu-dulu lah, masa Dr. Han muda, Dr. Rozhan tahu Dr. Han daripada universiti lagi. Kita punya circle of concern is actually, ya Allah besarnya. Yes, everything is under the sun. Kita risau ada pokok yang seratusan tahun nak kena tebang. Kita tengok ada nelayan tangkap ikan paus banyak tu, kita sangat concern. Tapi influence kita sangat kecil. Maklumlah, belajar pun tak habis lagi, and you feel like dan kat situlah kita ada banyak aktivism kan di universiti kan, yang the ideal tu kan. Kemudian bila Dr. Har, itu fasa pertama. Can you imagine bulatan katalah circle of concern itu warna kuning contohnya, dan bulatan circle of influence tu biru. Jadi yang biru tu kecil je kat tengah tu tapi yang besar tu jadi macam donat begitu kan. Dan kemudian dia beranjak pula apabila kita dah makin matang kita lihat kita tahulah kenapa yang kita tak boleh nak pergi ke Arktik ke atau pergi ke mana-mana tu. Jadi kita punya lebih pragmatik, kita punya circle of concern meningkat Anfal, tapi circle of influence kita pun sebenarnya makin, kita dah mungkin dah ada kedudukan, dah ada gaji sendiri, so you have your own voice balik sebab dah makin ni. Jadi boleh bayangkan circle of concern itu mengembang dan juga circle of influence fasa yang ketiga adalah apabila masa yang kedua tadi, fasa kedua tadi kita become more pragmatic, kita tak lebih bising dan duk pergi sikit nak protes itu kan. Tapi bila yang ketiga ini adalah apabila circle of concern kita, circle of influence kita hampir sama besar dengan circle of concern kita. And this is actually where you become a very effective agent of change. Sebab whatever yang you're concerned to is within your influence. Dan pada pandangan Dr. Han, inilah saat yang paling baik untuk kita membuat perubahan sebagaimana yang kita nak. Now, it does not stop there. Malangnya apabila the fourth stage is that bila circle of influence tu membesar, suddenly circle of concern tu tiba-tiba dia menguncup. Kalau balon tu kan, Dr. Rozhan, tiba-tiba dia kempis. Then you have you ada macam terbalik pula sekarang. Now the blue balloon is so big, but that yellow balloon is actually dia jadi mengecil, dan dia apa yang dulu dia sangat concern sekarang dah tak jadi concern dia lagi dah. Sedangkan influence dia sangat banyak dalam situ. Apa yang dia nak sepatutnya boleh dilakukan, tapi dia tidak orang kata tak lihat lagi dah itu sebagai satu concern. Okey, Anfal dapat tak macam mana yang kalau kita ni ada secara visual, Dr. Har boleh tunjukkan slide Dr. Har lah, tapi this is actually the orang kata mungkin perjalanan ini sebenarnya sangat realistik lah juga sebenarnya Dr. Har rasa. Mungkin too simplified, tetapi inilah sebenarnya yang kita lihat. Jadi soalan Dr. Har ni pada Anfal kan, bagaimana agaknya kita nak memastikan bahawa we actually go to the third stage dan menghalang diri kita jadi to the fourth stage tadi tu. Maknanya biarlah circle of influence kita makin besar dan juga circle of concern kita pun sama besar, dan kita terus menjadi agent of change, agent islah yang efektif sepanjang masa. Silakan Anfal. Okay, kalau saya dulu pun, kalau saya rasa Dr. Har dengan Dr. Rozhan kata saya muda, saya pun fikir saya ni dah pada tahap umur ni, dulu saya pernah lebih muda lah. Jadi saya pernah tak puas hati kan. Saya rasa kita perlu buat perubahan. Orang lain, saya boleh cakap dengan cara kasarnya, orang tua ni buat apa orang tua ni tidur ke tak buat apa-apa perubahan. Jadi bila kita meningkat usia, baru kita faham tak semudah itu untuk buat perubahan. Tapi pada saya that dynamism ataupun dinamik dan hamasah rasa bersemangat yang orang muda ni masih diperlukan.
Tinggal lagi apa yang kita boleh buat dalam kawalan, dalam ruang lingkup yang dikatakan circle of influence tadi. Sebab ada setengah perkara tu dia akan jadi hanya retorik tapi tidak pragmatik, tidak praktikal untuk kita laksanakan. Semakin kita meningkat usia, pada saya dengan kita banyak mendengar, golongan muda ini cuba bersabar sedikit, mungkin darah muda tu berkobar-kobar untuk buat perubahan, tapi cuba ambil pandangan daripada orang yang lebih senior, golongan veteran ni. Dan seperti yang saya sebut pada peringkat lebih awal tadi, golongan veteran juga tidak boleh mewujudkan suasana yang toksik dengan menghalang idea-idea baru. Sebab dalam tempoh kita tengok Facebook pun dah berubah kepada Meta kan, membincangkan tentang metaverse. Okay, Dr. Har pada universe yang sekarang dengan universe yang berbeza, mungkin sesuatu yang kita bayangkan adalah seorang yang berbeza kan. Jadi pada saya tentang mengekalkan circle of concern dengan circle of influence itu banyak juga bersangkut paut dengan mengekalkan relevance ataupun kerelevanan kita pada masa tersebut. Ini perlu dikaitkan dengan fikmalizi, wakil ataupun suasana tempatan mengikut konteks dan suasana sesuailah dengan di mana kita berada. Dan pada saya pesanan Rasulullah tentang berkatalah SAW dengan bahasa kaum tersebut itu sangat relevan. Maknanya kalau zaman sekarang adalah zaman TikTok, zaman kita nak mendekati anak muda, mendekati dengan yang senior ni, masih lagi menggunakan WhatsApp. Alah, kami di parti politik, kita sedang membincangkan agaknya DPRU akan datang dengan mungkin SPR. Pengalaman kami di Pilihan Raya Negeri Melaka, di mana SPR menguatkuasakan SOP yang ketat dan tidak masuk akal. Bayangkan kami tidak boleh memakai pakaian yang ada lambang parti untuk kempen rumah ke rumah. Jadi itu disanggahlah. Tapi maknanya kalau kita bersedia ke arah pilihan raya umum nanti, dengan Suruhanjaya Pilihan Raya akan menguatkuasakan undang-undang ataupun SOP hanya kerana untuk mengawal daripada jangkitan COVID, bagaimana kita harus memikir di luar kotak untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada para pengundi. Jadi ini pada saya balik kepada mesej paling utama adalah bagaimana sama ada yang veteran ataupun yang muda mengekalkan dia relevan pada zaman dan pada konteks semasa, apa yang diperlukan dan apa yang dicari oleh rakyat tempatan. Mungkin modelnya di bandar berbeza, di suburban berbeza, rural area berbeza, tapi dia perlu memahami apa yang diperlukan oleh rakyat. Itu pandangan saya, Dr. Han. Baik, terima kasih Anfal. Jadi kesediaan golongan muda ini untuk melihat secara pragmatik lah kan nadi denyut rakyat ni, dan juga memikirkan inovasi-inovasi yang baru, dan dalam masa yang sama pada pandangan Dr. Har kena memastikan veteran itu yang sama mempunyai ideologi dan juga fikrah dan yang sama dengan kita juga dapat kita manfaatkan dia punya pengalaman dan seterusnya. Agaknya di sini elemen yang sangat penting adalah rasa hormat menghormati, rasa perlunya kita memudahkan satu pihak dengan pihak yang lain itu, bukannya melihat sebagai musuh ataupun rival kita kan, Anfal. Dia balik kepada aspek yang itulah ya. Okey. Terima kasih Anfal. Sekarang ni mungkin Dr. Rozan, kita lihat dalam konteks ini juga orang yang veteran macam kita ni kan, yang Anfal kata tadi makan banyak garam betul dan jadi darah tinggi ni kan. Jadi apa pula agaknya kita punya we have to meet in the middle kan. Maknanya yang muda kena naik dan yang hierarchical sangat ni pun kena turun sebenarnya. So and we meet halfway gitu. So apa agaknya Dr. Rozan yang mesti dilakukan, the low hanging fruits lah maybe we can talk about that. Anfal kata it takes another generation and then maybe masa tu
generasi jannah mai cucu saya lah punya agaknya kan. Tapi but we have to start doing something now. We are doing something but maybe too slow ke atau macam mana? Silakan Dr. Rozan. Okey, saya nak menyimpulkan ada 4 perkara sebenarnya yang penting dalam mewujudkan gandengan yang baik di antara the veterans dengan yang muda ni. Dan 4 perkara ni perlu ada on both sides. Kalau ada one side aja dia tak jadi. 4 perkara ni, pertama keterbukaan. Okay. Ini yang obvious lah. Open-mindedness, kesediaan untuk mendengar, kesediaan untuk mempertimbangkan pandangan orang lain. Yang kedua adalah humbleness, sifat rendah diri. Okay. Cuma dalam masyarakat kita, kadang-kadang humbleness ni lebih dikaitkan dengan externality. Benda-benda yang bersifat seperti cakap lembut, pakaian selekeh, pijak semut tak mati dan sebagainya. Tapi bila kita express disagreement, dia tend to become jumud. Kalau kita persoalkan pandangan dia, dia tak boleh. Itu bukan lagi humble. Okay. Humble tu must begin with your attitude towards people also. Bukan sekadar the manifestation ni. You can have orang yang cakap, dia maybe vocal, tetapi dia sanggup menerima pandangan orang lain. Yang ketiga adalah kesediaan mendengar. Which is a pretty straightforward thing. Tetapi yang lebih penting, yang merupakan akar kepada ketiga-tiga ini, akar kepada openness, akar kepada humbleness dan akar kepada willingness to listen adalah apa yang disebut dalam bidang psikologi sebagai willingness to be vulnerable. Oh my God. Okay. Kenapa? Sebab kadang-kadang bila kita dah tua, kita banyak pengalaman, maka kita rasa we cannot be wrong. Okay? Sama juga orang muda, dia discover something new, dia baru committed kepada satu idealisme, maka dia terus rasa dia must be right. Okay? Willingness to be vulnerable ni bermakna kita, while kita yakin dengan apa yang kita lakukan, yakin dengan apa yang kita fahami, tetapi kita kena accept the fact that we can still be wrong. Okay? Dan willingness to be vulnerable means kita must accept the fact that we must also be willing to accept criticisms. We must be willing to also question our own assumptions. Orang susah nak berubah bila orang invoke the argument, aku lebih lama makan garam ke, aku lebih tua pada engkau whatever. It's really about their unwillingness to be vulnerable. In other words, they have to insist that they are right. Kita ambil contoh Imam Abu Hanifah. Pernah berlaku satu insiden di mana Abu Hanifah sedang berjalan di kawasan khalayak umum, tiba-tiba dia terpijak kaki seorang budak. Dan budak itu pandang kepada Abu Hanifah dan berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ya? Dan orang-orang sekeliling Abu Hanifah marah nak pukul budak tu, memarahi, ini imam yang besar, macam mana kamu berani, dia ni imam yang besar, kamu budak kecil, kamu nak kata ittaqillah, kamu pula nak tegur dia. Tapi Abu Hanifah kata kepada orang-orang sekeliling dia, biar, mungkin ini adalah peringatan daripada Allah kepada aku. Itu sikap, maknanya walaupun dia imam yang besar, dia masih lagi menerima bahawa he can still be wrong, mungkin dia ada buat dosa. So this is the thing, kalau seseorang tu ada dalam diri mereka, it's easy to be open, it's easy to be humble, and it is easy to be, what do you call this thing, listen to other people. Kadang-kadang orang tak suka, saya pengalaman dalam akademia ni, kadang-kadang ada kawan-kawan yang lebih kurang sebaya, tak habis PhD, balik dia minta tolong baca manuskrip ataupun kadang-kadang chapter write up dia kan. Saya perhatikan bila kita bagi komen yang agak kritikal, ramai yang tak suka.
Dia lebih suka kita puji, kita mengiyakan apa dia tu, tapi bila kita bagi komen yang kritikal ni, lepas tu dia tak nak datang bincang dah. Dan in most cases yang saya hadapi, after that mereka dia menghadapi masalah bila sampai ke Viva. Ada yang terpaksa sambung, tangguh lagi 1 tahun nak buat semula thesis, nak kena revise, correction yang banyak. Padahalnya teguran tu saya dah bagi pada peringkat awal. Ya. Kenapa? Because we've invested so much energy in the PhD thesis, in doing the work. Coming to the end, tiba someone nak kata, oh benda ni ada kelemahan lagi. Susah kita nak terima. Baik. Yeah. So willingness to be vulnerable is important both di kalangan veteran dan juga anak muda. Maknanya anak muda pun kena terima. Walaupun you feel certain, you bersemangat dan sebagainya, but maybe you don't understand the problem as well. Maybe you are overestimating your capability. Alright. And kalau dalam konteks pertembungan, kalau macam dalam politik ni, kadang-kadang you underestimate the enemy, your rival. Yeah? So part of the thing yang kita kena ada ni is to always have that thing. Kalau ada this willingness to be vulnerable ini, we can live with ourselves. We don't live in order to impress other people. We don't live to untuk membuat orang menyanjung kita, but we can live with ourselves with our imperfection. That's the ultimate manifestation of willingness to be vulnerable. And nothing is more memberi happiness than your ability to live with yourself, accepting your own imperfection. Life yang penuh dengan pretense, impression management, nak tunjuk orang kita dipandai dan sebagainya adalah satu kelompongan sebenarnya. Orang yang jiwa dia ada kekosongan yang terpaksa berkelakuan sedemikian. Okay. Wallahualam. Oh, Dr. Ruzhan, saya macam nak cakap ya. Saya rasa kesimpulan yang Dr. Ruzhan berikan tu, ya. The words of willingness to be vulnerable dan juga tadi tu live with our imperfection tadi. Sebenarnya saya sedang membaca buku Brené Brown dia Daring Greatly dan recommended to me, dan saya rasa macam dia mengubah perspektif, dan rupanya di situlah agaknya kekuatan yang masih perlu saya cari untuk berhadapan dengan kerentanan ni, vulnerability atau rasa. When are you feeling vulnerable? When you feel exposed. Dan tiba-tiba terdedah kat situ tu, and you suddenly feel, and that's why we are running away from our vulnerability, and that's why kita tak bagi salam dulu kepada orang kerana kita takut dia tak jawab salam kita tu. Kita tak berani untuk mengasihi seseorang kerana kita takut orang tu tak balas balik kasih sayang kita tu. Kita tak cakap terima kasih kat orang sebab kita takut orang tu tak cakap sama-sama dengan kita. And that vulnerability pada saya, Dr. Ruzhan, mungkin masa kecil we are vulnerable, tapi makin berumur, saya rasa vulnerability ni yang buatkan nampak macam pride and ego kita lah. Tapi sebenarnya that is actually our conversation dengan diri kita sendiri. Brené Brown juga ada buku yang pertama adalah The Gifts of Imperfection, kan? Jadi, in fact, one of the things yang dia highlighted, part of the reason kenapa kita tak bersedia untuk be vulnerable adalah kerana kita takutkan malu dan shame. Shame dan fear. Kita takut orang kata kita ni tak pandai, orang takut kita ni, orang kata kita salah. Because of that, we are not willing to be vulnerable. So kita tend to cover up and live in a world of pretense. Dan kalau dari sudut peribahasa Melayu kita, kalau takut dilambung ombak, jangan berrumah di tepi pantai. Tapi sebenarnya di situlah kena dilambung dulu baru kita betul-betul menjadi orang yang lebih dewasa dan matang. Dan mungkin saya rasa ini satu untuk rangkuman diskusi serambi kita ni. Kita tidak akan mampu berganding dengan siapa saja agaknya, Dr. Ruzhan. Tak kira orang muda, orang tua, malahan berganding dengan pasangan hidup kita sendiri, kadang-kadang dengan anak-anak kita, dengan rakan sekerja kita, sebab kita mungkin tidak address this vulnerability. Orang muda pun ada vulnerability-nya juga, kan, Anfal? Dan orang tuanya pun ada juga. So, dan tahun 2022 ni, saya mungkin nak kongsikan dengan rakan-rakan yang ada di chat room ni,
saya memang berazam untuk address saya punya vulnerability, you know. And this vulnerability is actually apa yang datangnya daripada otak primitif kita sebenarnya, you know, that saya selalu cakap pasal lizard brain. Dan lizard brain ni sebenarnya adalah otak yang autonomic nervous system kita, parasimpatetik yang tujuan utamanya ya batang pangkal otak kita tu, ya brainstem kita tu, medulla oblongata, adalah untuk melindungi kita. It's our survival brain, you know. And we are no longer kena lari daripada mungkin ya harimau ataupun ya binatang buas di luar daripada gua kita ni ya. Tetapi sebenarnya sekarang ni binatang buas itu adalah semua ni lah ya. Why we are still holding to our post walaupun kita dah tua ke sebenarnya sebab kita vulnerable tu. Kita tak boleh bayangkan dalam buku Daring Greatly tu Dr. Ruzhan ya, dan Anfal, satu yang saya mungkin di saat beberapa bulan saja nak bersara ni, dia kata that fear-based feeling ataupun you know mindset that our fear to become ordinary. Ya, macam kalau kita di universiti ni kan Dr. Ruzhan, lepas bersara nanti saya tak boleh dipanggil prof lagi ya, sebab prof saya hanya ketika saya di universiti. So mungkin ya saya punya lizard brain duk kata, habis tu macam mana orang tak panggil prof lagi, you know, that kind of vulnerability. Dan tapi orang kata tak apa, ada datuk, tapi datuk ni kalau tuan yang murka dan Dulu Yang Maha Mulia nak ambil saya punya datukship balik pun boleh juga kan. Jadi tapi itulah dia vulnerability dia, dan saya kata I have to face it, our vulnerability. So insyaAllah hari Sabtu ni kita hari Ahad ni, Ahad malam kita akan ada satu conversation with Dr. Har di IG Live ya, bersama dengan Mizan. We are addressing that ya, daring greatly facing vulnerability. So saya nak kita mungkin kena bincangkan yang itu. Dr. Ruzhan nak cakap apa lagi, sila. In a modern context, to me, willingness to be vulnerability is ultimately what zuhud is all about. Okay, zuhud, yes. Kalau kita nak ni ya. And this includes if we lose our title professor, we lose our datukship or whatever, it doesn't matter anymore. Okay, baik, Masya Allah. Yeah. I just want to add something just final remark kisah Hang Nadim. Kenapa Hang Nadim dibunuh? Adalah kerana pembesar-pembesar not willing to be vulnerable. Tengok ada budak yang lebih pandai pada dia orang. Dalam masyarakat feudal yang mana power distance-nya tinggi, mereka merasa jatuh status mereka. Budak kecil boleh find a better solution than them. Boleh sebab they cannot accept their vulnerability, maka mereka bunuh Hang Nadim. Baik. Dan mungkin disebabkan masyarakat kita juga ya, konsep malu tu ya. Jatuh air muka tu, menconteng arang di muka tu mungkin menyebabkan apa orang kata, selalu kita diajar macam tu kan. Dan dalam zone, I'm talking about zone selalunya kan, Anfal dan juga Dr. Ruzhan, kita ada 4 zone, comfort zone. Di luar comfort zone kita adalah zone ketakutan, dan di zone ketakutan inilah kita sangat concern apa orang kata. Dan zon seterusnya adalah zon pembelajaran, learning zone, dan zon yang kita nak pergi adalah the growth zone. Jadi the growth zone is actually your wizard brain. That's your prefrontal cortex that's going to manage changes and everything tu ya. Tapi we cannot deal ya daripada lizard ke wizard tu without that bridge yang akan ya menggunakan limbic system kita, iaitu emosi, dan pada saya is facing your vulnerability. Terima kasih sangat ya Anfal dan Ruzhan, Dr. Ruzhan. Saya kira mungkin kalau nak dibincangkan lagi banyak perbincangan saya rasa sangat ya Allah ya, bersyukur sangat pada Allah di atas perbincangan ni. It's a healing process for me as well. So mungkin ramai mungkin yang tahu saya dalam 2 hari ni selepas keluarnya poster Akademi Dr. Har tentang menyambut selamat hari agama sedunia tu ya, tapi mungkin yang tahu tak tahu tu, tapi biasalah ya bila di dalam alam maya ni dia boleh begitu, tetapi that is actually satu yang
saya selalu cuba mengelak Dr. Ruzhan daripada bincang tentang kepelbagaian agama walaupun saya banyak bercakap tentang managing diversity. I always shy away from the topic of managing religious diversity. Sebab saya rasa itu sangat susah kan. And that is really my most vulnerable spot. So one last comment on this point. My wife was raising about this pagi tadi. I kata, what's wrong? You say ni bukannya kita pergi worship agama mereka. Betul. Right? Rasulullah pun kalau orang Yahudi mati, jenazah depan dia berdiri menghormati jenazah tu. So to me this is us Muslims do not have that willingness to be vulnerable to accept that kebaikan tu mungkin ada pada orang-orang yang berbeza dengan kita. Dia mungkin tak fit kriteria soleh dan sebagainya. Tetapi itu tidak bererti kita tidak boleh mempelajari sesuatu kebaikan daripada mereka. Baik. Yeah. So insyaAllah kita kena ada that courage. I think that's another words. Menjadi berani, the courage to face our vulnerability so that we can build all these bridges sebenarnya. Ya? Dan bukannya menjadi insan yang menunjukkan sisi keras kita hingga kan orang lain lari daripada Islam itu sendiri. Ya. Okey, so terima kasih banyak Dr. Ruzhan dan juga Anfal. Ya. Jazakumullah khairan katsira kepada semua. Saya kira ya tinggal 8 orang je kita, tapi tak apa ya. Jadi saya rasa perbincangan ini ya telah menyimpulkan banyak poin. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ruzhan dan juga Anfal. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kita jemput lagi. Dan Dr. Ruzhan dah tahu dah Clubhouse ni. Sebenarnya dalam Clubhouse ni kalau you tengok ya, dalam masa saya berbincang ni juga ada banyak chat room lain. Di sini memang topik-topik hangat dibincangkan. You can just choose any of that. Ya. Jadi, so insyaAllah kita akan bertemu lagi. Clubhouse ni kita akan buat 2 bulan sekali. Dan kita cuba berkolaborasi dengan anak muda pula ya Anfal. So tunggukan untuk episod yang lepas kita berkolaborasi dengan Senija Rahmah Dr. Arham Ustaz Arham American. Kali ini kita akan berkolaborasi lagi dengan orang lain juga. So kita akan luaskan kolaborasi kita kerana dalam Akademi Dr. Har kita yakin kolaborasi adalah salah satu daripada 4C ya untuk 21st century core competency dan insyaAllah ya mudah-mudahan tolong doakan kita akan lebih memberikan pengetahuan ilmu sebagaimana yang dihajatkan dan diperlukan insyaAllah. Okey, itu saja dulu.